استغفر الله العظيم. قال استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب يسر ولا تعسر بالتميم بالخير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان وأعنا فيه على القيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Azza wa Jalla. Yang saya muliakan lagi hormati pengurusi surau, seterusnya barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatizah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan keberkatan untuk kita seperti dalam doa tadi. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima baqiya min syahri Ramadan, kepada apa yang berbaki dalam bulan Ramadan ini. Wa'inna fihi, dan bantulah kami padanya, alal qiyam, supaya kami mampu istiqamah dalam mendirikan qiyam, iaitu solat tarawih sampai ke penghabisannya. Wassiyam, sampai ke penghabisan yang harap-harap lah kan. Ya duk main PKP tak ada main pula lah kan. Kita harapkan Allah beri keberkatan tu sampai ke penghujungnya kan. Wa'inna, dan bantu kami fihi alal qiyam, supaya kami dapat qiyam, wassiyam, dapat puasa, wa ghiddil basar, jaga mata, wa hifzil lisan, dan jaga lidah, wa tilawatil Quran, dan mudah-mudahan kita dapat menghabiskan bacaan Quran kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, syukur banyak Allah Subhanahu wa taala beri kita bermacam nikmat, nikmat yang cukup banyak. Malam ni alhamdulillah saya petang ni dengan baru keluar kuarantin ni. Kalau tidak mungkin tak main malam ni. Baru potong gelang lah tadi. Pukul 3 hari baru potong gelang. Alhamdulillah lah tu. Alhamdulillah kan, tak ada apa-apa. Cuma kontak rapat saja. Alhamdulillah. Nikmat banyak malam ni dengan hujan juga kan. Saya seriau dah tadi masuk jalan tu. Ni bukan jalan macam sungai ni. Seriau ni nak keluar boleh ke ni. Tak ada apa guna. Dia main sat je kot. Gitu. Jadi alhamdulillah nikmat banyak, dengan hujan, dengan sejuk, dengan surau pun aircon elok, masya-Allah, dengan Tok Imam baca masya-Allah sedap, masya-Allah sedap sungguh malam ni. Kan? Jadi alhamdulillah nikmat Allah Taala bagi banyak. Mudah-mudahan Allah tak sekat dekat tu saja nikmat kita, dan Allah besarkan lagi nikmat dia dengan kurniakan kita di penghujung ni. Kita di penghujung dah fasa yang kedua, iaitu fasa pengampunan kan. Kan dalam hadis tersebut, fasa pertama rahmat, fasa kedua keampunan, fasa yang terakhir ni kita nak rebut apa? Nak rebut pembebasan dari api neraka, dan juga malam yang ditunggu, iaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Al-Qadar. Mudah-mudahan Allah SWT kurnia pada kita. Jadi tuan-tuan, fasa pengampunan ni bukan dia main dengan begitu saja. Bukan dia datang dengan bergolek, dia datang suka-suka kan. Kita minta suka-suka, bukan dia main lagu tu saja. Bukan dia datang dengan sahaja begitu, tetapi dia perlukan kepada sekurang-kurangnya dua perkara ini, iaitu yang pertama ad-dam', iaitu air mata. Nak dapat pengampunan daripada Allah, pertama dia mesti main dengan air mata. Mesti kita minta dengan kesungguhan kita, sehingga kita mengalirkan air mata. Maksud dia minta daripada hati. Yang kedua, dia mesti ada juhud, usaha kita nak minta tu.
Usaha kita nak minta tu macam-macam cara. Nabi SAW sebut dalam hadis untuk kita dapat pengampunan. Siapa buat dua benda ni dalam bulan puasa dapat pengampunan. Kan? Itu juhud usaha nak buat bagi dapat dua benda ni. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, innallaha tabaraka wa ta'ala farada siyama ramadan alaikum. Allah fardukan siam puasa ni ke atas kamu. Wa sunantu lakum qiyamuhu, dan disunatkan pada kamu untuk qiyam, bangun malam. Kan? Kita diwajibkan puasa siang hari, letih penat puasa dah. Lepas tu malam qiyam pula lagi. Kan? Walaupun perkara tu sunat tapi kita buat juga. Pasal apa? Mengharapkan apa? Faman samahu wa qamahu. Kita harapkan janji yang Nabi sebut dalam hadis ni. Siapa yang puasanya dan qiyamnya imanan, dengan penuh keimanan. Dengar tu. Syarat dia nombor satu mesti penuh keimanan. Wahtisaban, syarat yang kedua mesti apa? Penuh keikhlasan. Ihtisab ni banyak orang terjemah tak kena. Kan? Kita nak terjemah satu-satu perkataan ni dalam hadis Nabi, kita kena rujuk ulama kata apa perkataan ni. Ihtisab ni ada banyak penafsiran dia. Tapi yang salah satu yang saya pilih, yang dikatakan oleh Imam Nawawi, iaitu ketaatan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban. Kharaja min dunubihi, keluar dia daripada dosa dia, kayauma waladathu ummuh, seperti mana dia baru dilahirkan oleh ibu dia, bersih pada dosa. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang betul-betul Ramadan sungguh tuan-tuan, dia keluar bulan puasa ni kan, masa hari raya tu muka dia belain belum dia masuk, berseri-seri, perangai dia pun belain. Macam orang pergi dapat haji mabrur, balik main masya-Allah kan, berubah 100%. Begitu juga orang yang betul-betul masuk Ramadan, hayati Ramadan, dia keluar dia jadi lain pada yang lain. Jadi tuan-tuan, nak dapat dia mesti nombor satu keimanan. Kena ada iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janji. Dan iman ni tuan-tuan, iman kita ni tuan-tuan, dia ni ada masa dia naik, ada masa dia turun, ada masa dia kuat. Kan? Macam kita tengok awal Ramadan lah. Awal Ramadan penuh surau, tak celui. Kan? Masa tu iman tengah kuat tu. Allah kurniakan rahmat, kepercayaan kita pun kuat. Allah kurniakan kasih sayang dia, kita pun semangat nak main. Tapi main ke hujung bila bunyi lagu raya pula kan. Bunyi lagu raya, bunyi lah ni tak boleh balik pula PKP pula kan. Dia lagi tak semangat nak main. Dia kuih surut. Mana-mana tempat pun berlaku lagu tu. Sebab keimanan tu semakin kurang. Maka sebab tu nak dapat penuh keimanan ni, kita kena banyak lah. Banyak apa? Nombor satu, banyak baca Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman ni bila disebut nama Allah, zikrullah, wajilat qulubuhum. Ini sebut dalam surah Al-Anfal. Wajilat qulubuhum, hati dia bergetar-getar. Sebut nama Allah ya, hati dah bergetar. Betul, orang kalau benar beriman, dia dengar azan dia tak boleh duduk dah. Dia dengar azan dia tak boleh duduk dah. Dia nak semayang awal waktu, dia nak semayang awal waktu, dia tak boleh duduk dah. Wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dengar ayat Quran, iman dia bertambah. Sebab tu Quran ni bukan sekadar kita baca sahaja, tapi sepatutnya, sebaiknya kita baca dan kita hayati makna dia. Baru kita tahu baca nak berhenti tak mana, nak sambung tak mana. Ni kadang-kadang kita baca berhenti ikut suka kita kan. Saya ada satu doktor Arab ni, dia duduk di surau kami, dia duduk semayang tarawih apa semua. Kadang-kadang dia main bisik ke saya, dia kata apa tu imam ni baca dia tak berhenti cerita tak habis lagi dia dah. Dia tak syok kan. Dia faham bila berhenti sekerat, macam kita tengok cerita lah, tiba-tiba orang tutup TV. Rasa macam nak bebai kan. Elektrik tak ada ke apa kan, cerita tak habis. Sebab tu Quran ni, step pertama kita cuba baca. Step pertama kan. Step yang kedua dia, kita cuba faham makna dia. Step yang ketiga dia, kita amal dalam kehidupan kita. Tu baru jadi Quran tu petunjuk. Kalau tidak, Quran tu dia sekadar bacaan saja. Bacaan saja, dia tak jadi petunjuk lagi. Dia nak jadi petunjuk, kena faham. Faham, kemudian kita cuba amal dalam kehidupan kita. Sebab tu bukan mudah-mudah no. Sebab tu wa idza tuliyas alaihim ayatuhu, bila dibacakan ayat dia dan dia faham, zadatuhum imana, bertambahnya iman dia.
Sebab tu kita lihat dalam sejarah, tuan-tuan baca dalam sejarah, Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab baca satu ayat Quran, baca beberapa ayat Quran daripada awal surah Taha terus masuk Islam. Terus masuk Islam. Sebab apa? Dia mengerti, sebab tu bahasa dia. Dia mengerti, dia faham. Maka iman terus masuk dalam hati dia. Terus masuk Islam. Kerana ayat-ayat Quran. Kan? Kita heran. Kita ni bukan tak baca. Tapi pasal apa? Pasal kadang-kadang kita kurang mengerti. Sebab tu kena usaha untuk kita baca dan kita cuba faham. Barulah iman tu semakin bertambah. Barulah puasa kita semakin berharga. Barulah qiyam kita semakin berharga tinggi. Kemudian yang kedua, nak menambah ilman tadi apa dia? Zikrullah. Innamal mu'minun idza dzukirallah, bila sebut nama Allah, dia akan hatinya bergetar-getar, imannya bertambah. Tambahkan lagi bulan puasa ni. Nabi SAW sarankan kita zikir apa dalam bulan puasa ni? Nabi suruh buat 4 benda ni. Nombor 1, dalam satu hadis ni panjang, saya tak baca lah matan dia. Saya cuma baca apa yang Nabi suruh dalam hadis ni. Nombor 1, Nabi kata fasyahadatu alla ilaha illallah. Banyak asyhadu alla ilaha illallah. Banyak sebut asyhadu alla ilaha illallah, ataupun banyak sebut la ilaha illallah. Sebab tu ulama kita susun cantik. Lepas sembahyang witir kita pun zikir ya latif ya kafi sampai la ilaha illallah tu kan. Tu cukup cantik. Sebab kataan la ilaha illallah ni, inilah kalau boleh kita dapat pengakhiran dengan kalimat ni, cukup cantik kan. Kematian kita cukup cantik. Yang kedua, Nabi suruh buat apa? Tustaghfirunahu, banyak istighfar. Banyak minta ampun ke Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paling pendek lah tu, paling pendek kan. Banyak ngampun, minta ampun. Yang ketiga, Nabi sebut benda yang kita kena minta lagi, fatas'alunallahal jannah, minta syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu redamu dan syurgamu. Wa ta'udzuna bihi minan nar. Yang keempat, minta banyak jauh daripada api neraka. Kalau boleh bukan tunggu Tok Imam baca saja. Lima waktu ni patutnya kena baca. Lepas sembahyang baca. Lepas sembahyang baca. Nak tambahkan keimanan kita, yang ketiga tuan-tuan, kita kena minta ke Allah. Kita kena minta ke Allah. Sebab tu dalam bulan puasa digalakkan kita banyak berdoa. Dan tuan-tuan perasan tak kalau baca ayat tentang puasa, pertama ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Bawah tu sikit syahrul ramadan. Bawah tu sikit wa idza sa'alaka ibadi anni. Bila hamba-Ku bertanya tentangku. Nak habaq apa? Sebab Allah Taala susun macam tu. Mula cerita bab puasa, lepas tu cerita bulan Ramadan, lepas tu cerita bila tanya tentang aku, habaq kat hamba-Ku, fa inni qarib, aku dekat. Sebab nak habaq kat kita bulan puasa ni, bulan mustajab doa, bulan diterima banyak permintaan doa. Maka mintalah doa supaya kita diberikan keimanan. Ulama susun cukup cantik tuan-tuan. Bila akhir habis nak sembahyang tarawih, kita baca doa apa? Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikan kami ni dengan iman yang sempurna. Kita minta. Sebab tu kalau Tok Imam baca tu, kalau boleh cari buku makna dia. Ya Allah, kurniakan kami dengan keimanan yang sempurna. Iman kamilin. Iman yang sempurna. Jadi minta Allah berikan kita keimanan tu. Baru kita dapat rasa keimanan tu. Dan minta tuan-tuan, jangan minta waktu tu saja. Jangan ambil hak Tok Imam saja. Kita kena cari waktu-waktu mustajab doa yang ada dalam bulan Ramadan ni. Ada banyak tuan-tuan waktu mustajab doa ni. Kita duk berdoa, tapi kita kadang-kadang tak perasan bila waktu mustajab doa. Bila waktu mustajab doa. Antara dia lah, ni saya sebut ni antara yang Nabi sebut dalam hadis. Selepas tiap-tiap kali sembahyang fardu. Masa lepas sembahyang fardu tu, kalau Tok Imam tak baca, kita baca. Baca apa? Nombor 1, minta iman. Allahumma ahyina bil iman. Tu pun boleh. Kan? Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Kan? Dan sampai habislah. Kemudian minta apa lagi? Minta syurga. Nabi sebut tu 4 benda yang kena minta tu. Minta syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tiap-tiap kali pas sembahyang. Minta jauh neraka. Kemudian minta yang ketiga, minta kedua syurga, minta ketiga jauh neraka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jauhkan daripada kemurkaan dan api neraka. Yang keempat, minta apa?
Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami daripada api neraka. Jangan tunggu 10 akhir baru nak minta. Sebenarnya kalau baca dalam hadis, Nabi sebut daripada malam pertama lagi Allah dah bebaskan orang daripada api neraka ni. Tiap malam ada saja nama-nama yang dibebas daripada api neraka. Jadi kena minta daripada Allah. Minta 5 waktu. Setiap kali lepas mayang fardu tu, itulah waktu mustajab doa. Ada lagi? Ada banyak. Di antara azan, inna du'a bainal adani wal iqamati la yuraddu. Doa di antara azan dan iqamat ni tak ditolak. Tak ditolak. Jadi rugi kita sembahyang, kita tak doa. Kita duduk sembang. Rugi, waktu tu kita doa. Waktu tu doa. Pas subuh ada, pas isyak ada, pas maghrib ada, pas asar ada. Tiap-tiap waktu ada. Ada lagi? Ada. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, orang-orang beriman ni, mereka banyak minta ampun pada Allah. Ni banyak istighfar ni waktu bila? Ni waktu sahur. Bukan mengkit makan saja. Minta ampun, minta doa waktu tu. Ada lagi? Ada. Ketika puasa. Sepanjang hari puasa tu. Waktu tu minta doa. Dekat-dekat nak buka puasa. Waktu tu. Waktu mustajab doa. Kita waktu tu duduk kalut. Nak susun tang mana teh ais, tang mana lecikang kan. Time tu kan. Nak potong buah lah. Masa tu lah. Bukan tuan-tuan saya pun jadi lagu tu. Payah. Tapi kena cari juga. Bagi ada. Time tu kita duduk dan kita berdoa. Sebelum orang azan tu. Dan ketika orang azan tu nak buka puasa tu, waktu tu pun mustajab doa. Doa lah seringkas yang boleh kan. Jangan panjang sangat. Sekali kesian kat anak 2 kali. Bila pak nak habis ni kan. Bila pak nak habis doa panjang kan. Doa sekadarnya kan. Ambil ikut hari lah. Hari ni nak minta apa, esok nak minta apa, esok minta apa, susun elok. Jadi itu nak tambah keimanan kita. Baca Quran bagi banyak kan. Zikrullah bagi banyak, istighfar, berdoa kepada Allah. Dan puasa yang Nabi SAW sebut tadi, puasa dengan keimanan dan ikhlas kepada Allah. Puasa dengan keimanan ni, bila kita puasa dengan iman sungguh, kita jaga pertuturan kita. Akhir-akhir ni kita lihat, dia tak bercakap, tapi dia tulis lah WhatsApp. Dia tulis kat Facebook. Itu masalah. Dia kira bercakap tak? Kira lah kan. Dia tulis ke orang tu, kata ke orang ni, Allahu Akbar. Walaupun mulut tidak berkata, tapi tangan menulis, itu pun masalah juga. Kadang dia main surah apa, bagus. Senyum, sembang, okey. Tapi dalam WhatsApp, dia bantai kau-kau punya. Itu masalah juga. Sama. Jadi kalau boleh, kita tahan dua-dua. Kan? Hak jari pun tahan, hak lidah pun tahan. Kan? Ni lidah tahan dah. Jari pula kacau. Kena jaga bulan puasa. Puasa dengan keimanan. Jaga pertuturan, jaga jari, jaga mata dan jaga hati. Jaga hati kita daripada kita niat benda-benda yang tidak baik kepada orang. Buruk sangka ke orang kan. Buruk sangka ke orang pun kita niat dalam hati je. Baik. Dan baca Quran tuan-tuan. Baca Quran bagi banyak bulan puasa ni. Kalau kita tak mampu nak target 30 juzuk, tak apa. Target tak kat mana kita mampu. Sejuzuk pun sejuzuk lah kan. Sehari semuka pun sehari semuka lah. Tapi buat hari-hari. Itu yang penting. Baca dengan khatam. Kalau boleh paling baik kita khatam sebulan ni sekali lah paling baik. Kalau tak mampu, takat mana hak kita mampu lah. Ada orang dia kata, saya puasa tahun ni saya nak khatam 1 juzuk. 1 juzuk nak buat ke mana? Hak tu yang dia boleh pun. Kan? Hak tu yang dia boleh pun. Tak apalah, janji dia baca. Kalau boleh baca dengan tadarus cara macam Nabi SAW baca. Nabi baca dengan guru dia supaya bacaan tu diperbetulkan. Jadi ini baca Quran dengan penuh keimanan. Nabi SAW sebut dalam hadis, as-siyamu wal Quran yushfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran ni beri syafaat. Jadi kalau kita nak syafaat, kita baca Quran banyak-banyak. Kalau kita nak syafaat, kita puasa banyak-banyak. Dan Quran ni tuan-tuan bukan dia sekadar bagi kita di dunia saja kelebihan, bukan. Bahkan bukan di akhirat saja kelebihan. Bahkan Quran ni bukan bagi di akhirat saja, syafaat dan sebagainya. Bahkan di dunia ni tuan-tuan. Di dunia ni tuan-tuan. Saya sebelum ni segan lah nak cerita. Takut orang kata apa Ustaz ni dia cerita dia yang. Tak, bukan cerita saya saja.
bukan kerana pasal saya, tapi nak kongsi dengan tuan-tuan apa yang saya pernah lalui, kan. Mak saya, tuan-tuan, breast cancer, dan buat operation, buang dia punya ketulan, kan. Bukan buang semualah, buang ketulan kanser tu. Kemudian doktor buat radioterapi, rawatan dia ibu elektrik mana tahu. Lepas radioterapi tu, doktor suruh buat kemoterapi pula, sebab sel tu masih ada lagi, buat kemoterapi. Bila nak buat kemoterapi, mak saya tak mau buat. Mak saya berhenti rawatan dekat tu ya. Doktor marah, doktor India marah. Dia kata makcik nanti sakit teruk apa semua. Lepas tu 4 tahun 5 tahun ni makcik mati lah, dia kata. Oh, dia bos siap lah. Dia hukum siap. Mak saya pencin, satu pencin awal, umur 40-an dia pencin lah. Jadi apa dia buat, tuan-tuan? Mula pergi berubat kampung, cara kampung, tuan-tuan. Bomo ni main. Tak jadi apa lah, ngarut. Akhirnya mak saya pergi baca Quran, pergi mengaji Quran dengan tutor guru di belah Al-Ustaz tu, kan, Syekh Roslan lah, macam-macam. Akhirnya dia ambil tauliah mengajar Quran, dia ambil dan dia lulus dapat markah tertinggi, dan akhirnya dia mengajar Quran di kampung saya, mengajar percuma kepada budak, baca tadarus dengan orang tua, bulan puasa ke tak bulan puasa, duduk baca Quran tu. Alhamdulillah, tuan-tuan, sampai lah umur ada 70 lebih dah. Alhamdulillah, sihat. Dia pun takut nak pergi hospital, kan, takut doktor marah ke apa, kan, takut ada kanser lagi. Last sekali dia pergi beberapa tahun yang lalu, dia pergi doktor cek, doktor kata sel tu dah mati, sel kanser tu dah mati sendiri dengan berkat baca Quran. Tuan-tuan, bukan sekadar bacaan saja kita baca untuk dapat syafaat akhirat saja, tak, di dunia pun Tuhan tunjuk lah. Dan banyak orang yang saya jumpa tak nyanyuk, umur 80, 90, tok menakan saya duk boleh meninggal dah. Meninggal pun umur kat 100 ya. 90 lebih meninggal. Nah, tak nyanyuk. Ingat habis semua tanah-tanah dalam kampung tu semua kena rujuk dia. Umur 80 lebih boleh mai Pening Mekah Kenuri. Mai seorang-seorang. Kan? Bukan bawa kereta. Naik bas, naik feri daripada Perlis tu. Dia Perlis naik bas mai Ustaz. Turun Syahab naik bas pula mai GT. Naik GT naik feri pula. Lepas tu naik bas pula. Oh ya Allah, umur 80 lebih. Saya tanya bila orang tua-tua lagu ni kita jumpa, kita tanya apa amalan ni? Amalan tu amalan apa? Bukan dia jawab, anak menakat cucu dia jawab. Cucu dia kata apa? Tu pukul 4 pagi maki baca Quran lah. Tu dia. Patutlah, kan, patut dia sihat elok. Kita tak rajin macam dia. Lepas tu kita muda-muda pun darah tinggi, cuy manis semua ada kita, kan. Semua package lengkap, kan. Depa sebab tak ada, pasal depa rajin. Depa rajin sungguh. Banyak orang saya jumpa macam ni. Bila tanya amalan apa? Banyakkan baca Quran. Hak paling saya jumpa paling kira hebat jugalah. Dia umur 30, dia hafal Quran sendiri. Lepas tu dia bersemak dengan guru lah. Dia salah seorang pengarah di satu jabatan di Pulau Pinang, pencen lah. Saya jumpa tu dia dah pencen umur 60. Dia cerita kat kami tu, dia kata bukan saya nak bangga, dia kata sebab kamu ustaz, dia kata saya cerita untuk motivasi, dia kata bukan saya nak bangga diri, dia kata. Dia baca Quran, dia hafal 30 juz, dia boleh habaq makna dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Tamil, dia boleh habaq nombor ayat. Dia sebut satu ayat, dia tanya kami. Sudah kita. Dia tanya pula, ayat ni nombor apa, surah apa? Sudah kita. Kan? Dia ingat 30 juz. Dia semak dengan 5 orang guru. Dia khatam Quran lebih daripada 250 kali, dia kata. Lebih daripada tu. Sampai dia baca sampai satu hari, satu malam, dia kata, ini dia kata, dia cerita bukan dia nak bangga, dia kata, tapi dia cerita untuk kita semua ambil pengajaran. Dia mimpi Rasulullah mai kat dia. Rasulullah ludah dalam mulut dia. Dan mulut dia masa duduk sembang kami tu bau kasturi. Dia seorang pengarah, tuan-tuan. Pengarah ni sibuk tak? Sibuk lah. Pengarah satu jabatan kerajaan di Pulau Pinang. Tapi dia bukan orang Pening, dia orang Perak. Masya Allah. Dalam sibuk dia tu, dia ada masa nak baca Quran, tuan-tuan.
Kita hak tak baca Quran tu bukan pengarah pun tak tahu arah apa kan. Kan? Tak dan pun baca Quran pun. Kan tuan-tuan saya pun duk kalut macam-macam kan. Quran pun tak baca. Dia boleh baca Quran. Sebab apa? Sebab hati dia mau. Hati dia mau. Dia kata umur 30 dia kata dia berhenti baca apa benda pun. Benda surah khabar apa dia berhenti baca, dia baca Quran. Sebab dia kata tak ada kitab yang lebih seronok baca melainkan Quran. Maknanya apa? Dia dah jatuh hati dengan Quran. Dia dah cinta dengan Quran. Ni Ramadan ni tumpang ada baki lagi lebih kurang 10 hari tuan-tuan. Carilah cinta kita kepada Al-Quran. Supaya kita dapat Quran tu boleh baca hari-hari. Boleh baca hari-hari. Jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Kita baca sampai kita reti dan kita faham dia. Satu orang pengarah boleh buat dengan hafal, dengan ingat, dengan boleh sebut, dengan terjemah bahasa orang putih pun boleh. Takkan kita tak boleh. Kan? Dia orang besar kan? Kan? Dia bukan ustaz pun, dia bukan pelajar tahfiz pun, dia orang besar kan? Tapi kerana cinta daripada Quran dia boleh buat benda tu kan? Saya cerita ni bukan nak suruh tuan-tuan jadi hafiz belakang kan? Saya kira kan itu tinggi sangat, kurang-kurang pun boleh 2-3 surah pun jadilah kan? Surah Al-Mulk ke, surah Yasin ke apa kan? Saya orang tua saya, kalau tuan-tuan jumpa dekat ustaz tu ada suruh baca Yasin tu, kalau orang kata Pak Haji suruh baca Yasin, ayah saya baca Yasin ni hari-hari Yasin. Hari-hari pagi baca sekali, malam nak tidur dia baca sekali. Hari-hari mesti baca Yasin. Alhamdulillah. Dan umur dia dah tua pun masih okey lagi, sihat lagi. Kan boleh lah. Kan kita kata jantung pun boleh lah kan? Walaupun tak ada lah orang kata apa teruk sangat lah, ada lah sakit jantung sikit, cik manis sikit, tapi tak ada teruk sangat lah. Rajin baca Quran. Baik, jadi jangan tinggal kita Quran. Jadi kita dah 10 malam terakhir ni, carilah apa yang patut untuk kita dapat pembebasan daripada dosa, pengampunan daripada dosa, dan pengampunan, pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu Taala. Carilah waktu-waktu mustajab doa tu dan minta selalu doa yang tadi saya baca, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan belenggu kami daripada api neraka. Minta ni 10 malam terakhir ni, minta hari-hari. Kalau tak tahu baca aku Arab, baca aku Melayu pun tak apa lah. Baca aku bahasa Tamil pun boleh lah, tak ada masalah. Kan? Kalau reti kan. Yang penting kita minta tu daripada hati kita, minta sungguh-sungguh. Dan carilah malam yang kita rebut, malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni tuan-tuan, kita boleh cari dia pada 10 malam terakhir Nabi SAW sebut. Dan ada ulama tuan-tuan buat kajian tentang malam Al-Qadar ni. Saya sebut sikitlah tentang beberapa kajian yang dilakukan oleh ulama. Di antaranya disebut dalam satu kitab Fathul Wahhab, tak silap saya, karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Dia ni buat kajian. Maknanya bila berlaku macam ni, bila Ramadan berlaku mula hari ni, bila selalunya berlaku malam Al-Qadar. Jadi dia buat jadual lah, dia dah buat jadual lah. Saya bagi ringkasan dia kat tuan-tuan. Kalaulah ni pendapat dalam kitab Fathul Wahhab no. Kalaulah Ramadan tu hari Ahad, jatuh dia malam pertama dia hari Ahad, maka biasanya malam 29. Kalau hari Isnin biasanya malam 21. Jikalau hari Selasa biasanya malam 27. Kalau hari Rabu mula Ramadan itu, maka biasanya malam 29. Kalau hari Khamis mula Ramadan itu, maka biasanya malam 25. Kalau Jumaat mula Ramadan itu biasanya malam 27. Kalau Sabtu mula Ramadan itu, maka biasanya malam 23. Kita baru ni Ramadan mula Selasa kan? Biasanya lah. Ini bukannya pasti tuan-tuan. Bukannya satu tilikan ke, bukan. Hak ni hasil pengalaman dia bertahun-tahun. Dia menghidupkan malam Ramadan, dia dapati macam tu. Jadi biasanya malam 27. Ini juga adalah pendapat para sahabat. Banyak sahabat mengatakan malam 27. Di antaranya sebut dalam kitab ni no. Tak mana tu. Disebut dalam kitab ni, bila ditanya sahabat tu bila berlaku malam Al-Qadar ni, dia kata berlaku biasanya malam 27. Sebab apa? Allah cipta 7 langit, 7 bumi,
7 syurga dan sebagainya, maka dia kata biasanya berlaku pada malam 27. Ada juga pendapat ulama mengatakan bila kita baca surah Al-Qadar, surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Al-Qadar. Lailatul Qadr tu tuan-tuan kira ada berapa huruf? Kataan Lailatul Qadr ada berapa huruf? Makcik hebat dah. Makcik hafal dah. 9. Lailah tu 4. Lailatun tu 4 huruf. Al-Qadar tu alif lam qaf dal ra tu 5 huruf. Jadi 4 campur 5 berapa? 9. Berapa kali Allah ulang ayat tu? Berapa kali? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Berapa kali dia ulang? 3 kali saja. Ada ayat lain? Tak ada dah. Dalam Quran diulang 3 kali ni perkataan ni. 3 kali 9 berapa? 9 huruf kan? Kali 3. 27 ah? Tu ya? Kau saya salah? Dia no? 27. Itu ijtihad ulama lah setelah mereka mengkaji. Dan ada juga ulama yang bila dia baca surah Al-Qadar tu sampai habis, perkataan yang ke-27, perkataan yang ke-27 dalam surah tu, balik itu tuan ambil kira, salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya tu perkataan hiya tu, salamun sejahtera. Hiya itu malam itu, dia malam itu, hatta matla'il fajr, sehingga terbitnya fajar subuh. Sejahtera orang yang bertemu malam tu. Hiya tu malam tu lah. Hiya tu balik kepada malam Al-Qadar. Hiya tu adalah perkataan yang ke-27. Itu kajian ulama' tu dalam Quran. Jadi itulah lebih kurang yang tuan-tuan boleh orang kata apa, anggarkan bila berlaku malam Al-Qadar. Tapi sebaiknya kita tiap malam lah, itu paling baik. Sebab kita tak tahu secara pasti, kita bukan ulama kan, kita ni nak kata wali pun bukan, kuali lah kot kan, kuali gelap sikit kan. Nak boleh rasa malam Al-Qadar ni ulama. Kita dapat kalau kita buat amalan malam tu, kita rasa, kalau kita tak rasa kita dapat. Ulama kata paling minimum ialah kita sembahyang subuh dan sembahyang isyak berjemaah, dapat dah kelebihan malam tu. Sebab sembahyang isyak dan subuh berjemaah ni dapat apa? Dapat sembahyang sepanjang malam. Ataupun orang yang sembahyang bersama imam, sembahyang qiyam Ramadan ni bersama imam sampai habis, tak kira berapa rakaat, sampai habis, maka dapat juga sembahyang sepanjang malam. Ini satu hadis panjang cerita dia. Nabi SAW malam tu, sahabat cerita, Sayyidina Abu Zar cerita, malam ke-25 dia kata, bulan Ramadan kali tu Nabi tak sembahyang tarawih sampai malam ke-25 baru sembahyang. Malam 25 tu Nabi sembahyang sampai 1/3 malam, sampai pukul 3 pagi sembahyang tarawih. Sanggup? 3 pagi pakai balik lah. Sahabat dia pun tunggu. Ada yang malam tu Nabi sembahyang sampai sahur. Habis-habis sembahyang tu sahabat terlari-lari balik makan sahur. Habis-habis makan sahur orang azan. Sahabat sembahyang tarawih dengan Nabi. Nabi sembahyang tarawih, berdiri, habis surah Baqarah, diri. Berapa juzuk? 2 juzuk setengah. Tu dia. Satu rakaat pertama. Rukuk, sahabat kata, sama macam berdiri tu. Panjang dia. Tu dia. Sujud pun sama macam berdiri tu. Mana tak habis subuh. Sembahyang Nabi panjang. Sebab tu Nabi masa tu dia tak sembahyang tiap-tiap malam. Kalau dia sembahyang tiap-tiap malam, Jibril turun, aku fardukan sembahyang tarawih, mampu kita. Lepas tu malam yang ke-26 Nabi tak sembahyang. Malam ke-25 Nabi sembahyang, malam 26 tak sembahyang. Malam ke-27 Nabi mai sembahyang pula. Sembahyang tapi sampai pukul 12 malam, sampai tengah malam. Sahabat Abu Zar tanya, "Ya Rasulullah, kenapa tak sembahyang macam kemarin?" Nabi kata, seorang lelaki tu kalau dia sembahyang sampai imam habis, sampai hatta yang sariful imam, sampai imam bersurai, maka dia dapat pahala macam sembahyang sepanjang malam. Tu kehebatan orang sembahyang sampai habis. Baik, tak kira lah imam sembahyang berapa rakaat kan. Sebab ulama kata kalau ikutnya jumhur kata 20 rakaat.
Tapi dalam hadis Nabi tak pernah sebut pun, sahabat tak pernah sebut pun berapa rakaat zaman Nabi itu sembahyang, tak pernah sebut. Jadi ulama kata, ada setengah ulama kata la tuhsa, ya, bilangan dia tidak dikira. Maknanya berapa pun boleh ya, berapa banyak pun tak apa. Sebab tu ada ulama kata sampai 36. Ada kata lebih lagi. Ikut sekolah, siapa rajin buat banyak. Lagu tu. Jadi ada satu lagi cara untuk kita dapat ganjaran hebat pada malam-malam yang terakhir ni, iaitu hadis ni dhaif, riwayat Imam Tirmizi, tapi ulama kata buat. Sebab apa? Para sahabat tak pernah tinggal amalan ni. Apa dia? Sembahyang 4 rakaat selepas Isyak. Sembahyang 4 rakaat ba'diyah selepas Isyak. Buat dua-dua. Sebelum Tok Bilal dia pegang mic kata as-salatu sunnatut tarawih tu kan. Lepas tu Imam baca doa tu, dan 4 insya-Allah. Dan tuan-tuan buat pelan-pelan insya-Allah, dan 4 rakaat tu dan. Apa ganjaran dia? Nabi kata siapa yang buat 4 rakaat selepas Isyak ni, dia dapat pahala macam mana beribadat pada malam Al-Qadar. Pahala dia macam 1000 bulan. Jadi sebab tu ada orang kritik hadis ni, dia kata hadis ni dhaif lah apa semua. Memanglah, tapi kita dalam mazhab kita hadis dhaif ni boleh ambil fadail a'mal. Dan ulama tulis para sahabat yang besar-besar, Sayyidina Aisyah, Abu Bakar, Umar, diriwayatkan tak tinggal sembahyang 4 rakaat selepas Isyak. Jadi gitulah. Jadi siapa yang kulun pada malam-malam akhir ni, mudah-mudahan Allah berikan kepada dia apa yang dia minta pada malam-malam tersebut. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita semua keampunan, pembebasan dan kelebihan untuk melakukan amal-amal baik pada malam-malam yang terakhir ni. Inilah malam untuk kita pecut sampai ke penghujungnya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kekuatan untuk kita. Mudah-mudahan Allah beri peluang ni sampai ke malam yang terakhir. Kita tak tahu bila lagi nak bertemu Ramadan. Kita tak boleh jamin esok nak hidup lagi pun tak boleh nak jamin kan. Jadi takat mana yang kita mampu buat, kita buatlah sungguh-sungguh, sebab kita tak tahu bila Allah akan ambil nyawa kita. Baru-baru ni pun lah dengan wabak ni macam-macam. Ada sahabat saya seorang tu kena COVID ni. Kan dia tanya dia lah, kawan-kawan lain tanya dia apa perasaan lah. Sebab dia kena teruk sampai kena pakai ventilator tu, alat bantu pernafasan tu. Dia kata masa pakai alat tu duk nampak batu nisan lah. Duk nampak batu nisan lah. Jadi takkan kita nak tunggu sampai tera tu baru kita nak pulun. Lah kita duk sihat masa ni lah kita pulun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita keberkatan, untuk kekuatan untuk kita pulun pada malam-malam terakhir ni. Jadi sekadar itu sahaja yang baik daripada Allah Azza wa Jalla. Yang lemah dan kurang itu dari diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf silap dan salah. Mudah-mudahan apa yang dikongsi menjadi manfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Ramadan wa a'inna fihi على القيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات من النار أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.